Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru tuan-tuan dan puan-puan memang mengecewakan Datuk Seri Najib Tun Razak. Disahkan sebentar tadi. AGC telah menolak permohonan Jonathan Laidlaw, Queen Counsel United Kingdom daripada rayuan akhir SRC International. Diterbitkan di BH Online 13 Jun 2022 jam 8.05 malam. Pejabat Peguam Negara dengan ini mengesahkan telah menolak permohonan Peguam Kanan ataupun QC, iaitu Peguam Diraja daripada United Kingdom, iaitu Jonathan Laidlaw, untuk diterima masuk bagi berhujah dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Bhd yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan dan puan-puan. Timbalan pendakwa raya iaitu Ashraf Adrin Kamarul dalam afidavit bantahannya berkata Laidlaw tidak mempunyai kelayakan istimewa dan tidak mempunyai pengalaman langsung yang relevan terhadap penafsiran undang-undang dan isu dalam rayuan. Katanya, Laidlaw juga tidak mempunyai pengalaman mengendalikan perbicaraan jenayah atau rayuan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 209, Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau dikenali sebagai AMLA. Katanya, pemohon tidak ada kelayakan bahasa Melayu yang diperlukan di bawah subsection 11-2 Akta 166 untuk berjaya dalam permohonan ad hoc mengikut Seksyen 18 Akta 166. Pemohon juga bukan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara ad hoc di bawah Akta 166, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambahnya, fakta bahawa Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah mengendalikan perbicaraan perayu iaitu Najib dan rayuan di Mahkamah Rayuan adalah satu kenyataan yang jelas bahawa Muhammad Shafie sebenarnya memiliki kelayakan yang istimewa dan pengalaman untuk mengendalikan rayuan berkaitan dengan pertuduhan-pertuduhan itu di Mahkamah Persekutuan. Beliau berkata permohonan di Mahkamah Persekutuan bukan pertuduhan baru, tetapi sama yang dikendalikan oleh Muhammad Shafie di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Katanya, oleh itu, permohonan itu adalah tidak bermerit dan hendaklah ditolak secara terus, katanya. Permohonan itu menjadikan Laidlaw sebagai peguam ad hoc Najib ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Khamis ini. Pada 31 Mei lalu, Laidlaw memfailkan permohonan supaya diterima masuk dan didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah melalui firma guaman Tetuan Shafie & Co. mengikrarkan affidavit bagi menyokong permohonan berkenaan. Pada 25 Januari yang lalu, Najib melalui Muhammad Shafie dalam satu surat yang dialamatkan kepada Setiausaha Ketua Hakim Negara telah memohon supaya Najib dibenarkan untuk diwakili oleh seorang QC, iaitu peguam kanan paling senior dan berpengalaman daripada United Kingdom. Permohonan itu dibuat atas alasan QC mempunyai kepakaran untuk menasihati dan berpengalaman mengendalikan rayuan akhir Najib yang sangat kompleks dan membabitkan isu serta persoalan perundangan baru bukan saja dalam bidang kuasa negara ini malah di negara Commonwealth. Pada 8 Disember yang lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib Razak selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International. Sehari sebelum itu, mahkamah yang sama telah menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti dan keterangan baru dalam rayuannya berhubung pembabitan bekas Gubernur Bank Negara iaitu Tan Sri Zaiti Akhtar Aziz yang didakwa bersekongkol dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo atau Leto Tejo bagi memudahkannya Jolo untuk menyeleweng dana 1MDB dan anak syarikatnya SRC International Sdn Bhd. Okey, so itulah perkembangan terbaru yang baru saja dikeluarkan melalui satu berita. Ini beritanya daripada BH Online. BH Online bertarikh 13 Jun 2022 dengan tajuk AGC tolak permohonan Jonathan Laidlaw QC dalam rayuan akhir SRC. Okey, so rangkap pertama dia, perenggan pertama,
Pejabat Peguam Negara menolak permohonan Peguam Kanan QC Jonathan Laidlaw untuk diterima masuk bagi berhujah dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Bhd yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari BH Online dengan tajuk yang sudah saya berikan tadi untuk mendapatkan berita tersebut. Okey, kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi kita bertemu lagi sambil memasak ikan haruan. Ding ding ding, ikan haruan pancing sendiri. Okey, yang penting halal. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada berita yang amat tak baik untuk Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan dan puan-puan. Berkenaan dengan permohonannya untuk mendapatkan Peguam Diraja daripada United Kingdom atau dikenali sebagai Queen Council. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya jauh lagi perjalanan Datuk Seri Najib Tun Razak. Aku ingatkan dah semua okey, beres, selesai. Bila dah filekan, dah beres, selesai. Tapi rupa-rupanya ada pula proses mengikut akta profession perundangan. Dan terbaru berita yang amat buruk bagi Najib Razak, Queen Council tak tahu bahasa Malaysia. Syafiee ada kelayakan, kata pendakwa. Betul juga, Queen Council memang tak tahu bahasa Malaysia. Dan Syafiee Abdullah, Tan Sri Syafiee Abdullah, iaitu peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, sebenarnya ada kelayakan. Apa kurangnya dengan Syafiee Abdullah? Queen Council dari United Kingdom yang diinginkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mewakilinya dalam rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan untuk SRC International yang berjumlah 42 juta ringgit tidak tahu bahasa Malaysia, kata pihak pendakwaan. Dalam afidavit untuk menentang usaha, bekas Perdana Menteri itu untuk membawa masuk Queen Council untuk mewakilinya, Timbalan Pendakwa Raya itu Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menegaskan bahawa Jonathan Laidlaw tidak memenuhi keperluan asas. Tidak memenuhi keperluan asas di bawah Seksyen 11-2 Akta Profession Undang-Undang 1976. Habislah Najib Razak kali ini. Kalau betul lah Jonathan Laidlaw ini tidak memenuhi keperluan asas ini, memang habis cerita. Pendakwa raya menyatakan bahawa Najib tidak perlu untuk mendapatkan kepakaran QC daripada United Kingdom kerana peguam cara atau peguam bela daripada tempatan yang kerap hadir dalam berhujah di mahkamah mengenai kes salah guna kuasa, jenayah pecah amanah dan pengubahan wang haram memang ada kepakaran di Malaysia. Jadi kenapa nak perlu Queen Council daripada United Kingdom? Bayarannya pun terlalu mahal. Lagipun memang betul dia tak pandai bahasa Malaysia. Dalam rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan yang sedang berlangsung, bekas Menteri Kewangan itu memohon untuk membatalkan sabitannya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Dan dia punya harapan terakhir bukan lagi Tan Sri Syafiee Abdullah. Syafiee Abdullah dah angkat tangan. Dah tak boleh nak tolong Najib nak. Dia mengaku dah kepakarannya tak sampai di situ dan memerlukan bantuan daripada orang luar, iaitu daripada United Kingdom Queen Council. Tapi belum tahu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ini terpulang kepada penilaian, kepada keputusan daripada mahkamah sama ada layak atau tidak Peguam Diraja United Kingdom itu untuk membantu Datuk Seri Najib Tun Razak. Walaupun dia hebat, tapi belum tentu diterima. Mungkin segala harapan terakhir Najib Razak menjadi buntu. Mungkin segala harapan Datuk Seri Najib Tun Razak tak akan kesampaian. Dan mungkinkah ini bermakna Najib Razak dah boleh packing barang untuk masuk ke penjara? Okey, so kita nantikan saja
apa perjalanan kisah hidup seterusnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan Yun Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye.